Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dah bangun ke? Harap-harap ceria pada hari ini ya. So pada hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan pembelajaran sains kita. So masih lagi di bawah tajuk genetik dan subtopik yang terakhir ya, iaitu perkataan variasi ya. Okey, nampak tu ya, variasi ya. So apa maksud variasi ya? Jadi pada hari ini kita akan belajar satu perkara saja, iaitu berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, apa maksud variasi ya? Okey, so kita akan lihat takrifan itu di dalam buku teks ya. So seperti biasa, okey, bagi yang ada buku teks, sila buka muka surat 103 Okey, cuba kita lihat gambar rajah di dalam buku teks tersebut ya. Okey, jenisnya sama ya, sama jantina, iaitu lelaki kan. Tetapi dari segi ketinggian nampaknya berbeza. Dari segi saiz badan juga berbeza Ada yang gemuk, ada yang gempal, ada yang kurus Kemudian dari segi rambut bagaimana? Juga berbeza. Bentuk muka juga berbeza kan. Okey, so inilah di antara yang diperkatakan variasi ya. Okey, so soalannya ialah kenapa ia timbul kenapa ia terjadi kan? Dia tak macam robot sama je semua kan. Okey, jadi perbezaan yang wujud antara kita disebabkan oleh variasi ya. Variasi ialah perbezaan ciri antara individu daripada spesies yang sama. So kita ni spesies yang sama lah, iaitu manusia kan. Lihat contoh variasi dalam foto di atas. Bolehkah anda sebutkan contoh-contoh variasi tersebut? Okey, so tadi kita dah buat ya. Okey, jadi variasi itu terbagi pada dua ya, seperti mana objektif kita tadi, iaitu satu yang disebut selanjar dan satu lagi tak selanjar. Sila perhatikan perkataan tu. So jangan tulis tidak selanjar, kena ikut variasi tak selanjar ya. Okey, variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Ya, yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara, yang maksudnya tak nampak sangat Okey, seperti ketinggian, jisim badan. Bolehkah anda fikirkan contoh variasi selanjar lain yang dapat anda lihat dalam kalangan rakan dan keluarga anda? Variasi selanjar adalah kuantitatif ya, kuantitatif ya. So ciri ini boleh diukur dan diwakili oleh lengkung taburan normal seperti dalam graf tersebut lah. Jadi kalau dilihat variasi selanjar ini, yang pertama grafnya rapat-rapat. Kemudian berbentuk bell shape atau berbentuk macam gunung lah macam bukit Okey, variasi selanjar ditentukan oleh gen, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran Sebagai contoh, warna kulit individu ditentukan oleh gen yang diwarisi daripada ibu dan bapa kan. Jadi kalau bapa dan ibu tu berkulit cerah, kebiasaannya anak pun berkulit cerah kan. Namun begitu, individu yang sama boleh mempunyai warna kulit yang berbeza apabila berada di dua lokasi yang berbeza Okey, so ini ialah variasi selanjar. Senang kata, variasi selanjar ni ialah variasi yang dia boleh berubah kan. Contoh ketinggian. Ketinggian berubah kan. Daripada kecil mungkin 100 meter, 100 cm, iaitu ketinggian 1 meter. Tapi makin lama dia makin tinggi Cuba cek ketinggian kamu Ketinggian kamu dulu masa sekolah rendah kan. Okey, so dia ada perubahan. Jadi bila sebut perubahan ni bermaksud selanjar Berubah, selanjar. Tak berubah, tak selanjar. Okey, mari kita lihat tak selanjar pula. Okey, variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama Contohnya pada manusia seperti menggulung lidah. Okey, cuba cek. Berapa ramai di antara kamu yang boleh menggulung lidah Kemudian jenis cap jari. Kan, cap jari daripada lahir sampai kita mati dia kekal. Dan dia berbeza di antara orang lain dan orang lain Kemudian jenis cuping telinga juga sama. Kalau lahir-lahir tu telinganya capang, terbuka so sampai ke tua pun macam tu lah. Okey, dan jenis kumpulan darah. Kumpulan darah pun pada ketika lahir katakan darah jenis O, so sampai mati pun darah jenis O jugalah. So dia tidak berubah Jadi bila sebut tidak berubah, dia tak selanjar. Okey, so nanti kamu boleh check lah di dalam keluarga kamu, apakah perbezaan-perbezaan yang kamu dapat perolehi
Okey, graf untuk warasi tak selanjar. Okey, nampak ketara Tak selanjar dia tidak rapat. Dia ada space kan. Lihat ini ialah graf kumpulan darah A, B, AB dan O Saiz bar ataupun saiz graf tetap sama kan. Maksudnya kelebaran dia. Tetapi ketinggiannya berbeza lah. Jadi itu syarat graf. Dia mesti sama lebar tetapi ketinggian tu mengikut jumlah lah. Okey, kemudian gambar aja sebelah ni tidak boleh menggulung lidah tu macam tu lah. Lidah tu kalau dijelir keluar macam tu. Tapi kalau dia boleh menggulung lidah, dia bergulung macam tu. Bukan semua orang boleh buat. Kan? So itu ialah kelebihan lah. Okey, jadi untuk menyiasat ini, jadi tak apa, yang ni kita tak buat lah. Sebenarnya di dalam kelas kamu akan survey kan, mengikut ketinggian rakan-rakan kamu siapa yang di antara ketinggiannya 130 hingga 134, kau ada berapa bilangan kan. Kemudian 135 hingga 139 ada berapa bilangan. So daripada sini nanti kamu akan plot graf Okey, itu kita lihat juga seterusnya ialah faktor-faktor yang menyebabkan variasi kan. Tadi dah ada soalan kenapa ia berbeza kan. Okey, so berbeza ini disebabkan oleh dua faktor. Satu ialah faktor genetik. Faktor genetik. Manakala satu lagi ialah faktor persekitaran. So faktor genetik kalau kita lihat ialah kerana pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis kan, yang kita buat pada awal dulu, membolehkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Kemudian penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik berlainan. Kemudian persenyawan antara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina menghasilkan zigot dengan kombinasi genotik yang berlainan. Dan akhir sekali mutasi kromosom dan gen menghasilkan fenotip baru akibat perubahan dalam maklumat genetik. Itu di faktor oleh genetik. Kemudian faktor persekitaran pula ialah faktor persekitaran seperti pH, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri organisma. Contohnya, seseorang akan mempunyai warna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari kan. Jadi kalau selalu berjemur pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 biasanya gelap. Sebab apa? Sebab selalu pergi ke padang untuk sukan kan. Jadi dengan kawatnya kan. Jadi sebab itulah kulit akan jadi gelap. Tapi bila dia selepas bulan 4, 5 dan 6, maksudnya dia jarang keluar ke padang, maka kulitnya akan kembali balik kepada asal. Okey, kemudian seorang akan menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Ini faktor sekarang kan. Kalau kata dalam keluarga tu semua adik-beradik dia nampak okey Tapi ada seorang tu nampak badan yang besar, gemuk. Mungkin dia sebab kuat makan kan. Kemudian mungkin juga seperti bunga kalau bunga Hydrangea sp ni berwarna biru jika ditanam dalam tanah berasid. Okey. Manakala dan berwarna merah jambu jika ditanam dalam tanah berakali atau neutral. Okey, itu bagi bunga lah. Okey, itu di antara faktor-faktor. Okey, jadi apakah kepentingan variasi sebenarnya? Penting ke tak penting? Jadi variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran. Individu dengan ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. Nah, yang kedua, variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama kan. Bayangkan kalau di antara kita ni sama semua kan. Bila pergi ke pekan ke pasar kan, mula-mula jalan bersama, kemudian masuk pasar raya kan dah ramai orang. Anda kata dalam pasar raya tu semua sama. Jenuh. Katakan mak kita kan, mak kita sama semua. So itu kelebihan variasi dia ada perbezaan. Kemudian variasi membenarkan pemilihan semula jadi iaitu organisma dengan ciri-ciri yang sesuai akan terus hidup, manakala organisma dengan ciri-ciri yang kurang sesuai akan pupus. Okey, kemudian variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Ini bagi haiwan lah ataupun serangga Kemudian variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakan bakaan pilihan haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. So hal ini boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian
Okey, so itu daripada buku teks lah. Okey, kita terus kepada buku amali pula. Okey, dalam buku amali muka surat 72 Okey, variasi ya. Okey, definisi dia variasi ialah perbezaan antara individu dalam spesies yang sama Maksudnya spesies yang sama dia tetapi berbeza. Okey, kita bagi berdua. Satu ialah variasi selanjar. Okey, kita lihat selanjar dulu. Ingat lagi, selanjar ialah yang berubah Okey, tidak menunjukkan perubahan yang ketara Tidak menunjukkan perubahan yang ketara. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan genetik. Tidak boleh diwarisi Contoh tinggi, berat dan warna kulit So dia berubah Jadi gambar rajah ataupun grafnya adalah seperti berikut So dia rapat. Okey. Dan ia berlawanan dengan satu lagi warasi tak selanjar Warasi tak selanjar menunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Okey, hanya dipengaruhi oleh faktor genetik manakala tadi genetik dan persekitaran. Okey, tapi bagi bagi tak selanjar ni dia dipengaruhi oleh faktor genetik saja Boleh diwarisi. Okey, contohnya kumpulan darah Kalau ayah kita darah A, kemungkinan besar juga kita darah A jugalah Kebolehan menggulung lidah, okey, jenis cuping telinga dan cap ibu jari. Jadi grafnya renggang renggang tidak rapat. Jadi kalau yang rapat tu selanjar, kalau yang tak rapat renggang dia tidak selanjar So kenapa ini terjadi? Senang je sebab warasi tak selanjar ni dia tidak berubah dan perbezaannya sangat ketara. Sebab itu dia renggang Tapi bagi yang satu lagi ni dia berlaku perubahan sedikit-sedikit jadi dia punya graf adalah rapat sebab dia berkait-kait Okey, kemudian seterusnya kita lihat warasi selanjar. Ini salah satu contoh lah aktiviti yang kamu boleh buat di sekolah. Okey, kita nak mencari berat. Okey, berat antara 36 hingga 40 ada berapa orang 41 hingga 45 ada berapa orang 46 dengan 50 ada berapa orang. So ini contoh lah contoh. Daripada sini akan diplot graf. Okey, so grafnya macam ni lah. Okey, dari segi kelebaran. Ini kena pastikan sama ada selanjar ke tak selanjar ke, dia punya lebar mesti sama. Okey, kalau dalam peperiksaan kamu buat lebar tak sama, akan tolak markah. Okey, dia punya lebar sama. Ketinggian tu mengikut bilangan yang sebenar lah. Dan mesti rapat. Bila rapat tu maksudnya dia selanjar. Okey, daripada histogram, tentukan jenis warasi. So, warasi selanjar. Dua contoh warasi selanjar, ketinggian, warna kulit. Jisim adalah contoh. Jisim ialah berat badan tadi kan. Jisim berubah-ubah. Maksudnya berubah sedikit-sedikit. Jadi, dia adalah warasi selanjar. Okey, yang seterusnya. Tak selanjar. Ingat lagi, tak selanjar maksudnya tidak berubah. Okey, so di sini dia cuba mengkaji pelajar yang mempunyai telinga yang rapat atau terbuka ataupun lidah yang boleh menggulung ataupun tidak. Okey, so dapatan data adalah seperti berikut dan dia akan diplotkan Okey, so lihat graf ni pun okey dari sudut yang sama dan mesti sama ialah lebar. Lebar mesti sama. Ini syarat. Okey, jadi tolong ingat lebar mesti sama. Okey, kemudian dia tidak tidak rapat dia ada ruang. Okey, ada ruang. So jangan cantumkan dan dia bermula daripada ke dalam sikitlah Okey, kemudian apakah jenis variasi? Tak selanjar Okey, tandakan contoh yang lain. Warna kulit. Warna kulit berubah. So, bukan So, yang tak selanjar genetik. Kemudian kumpulan darah Okey, kesimpulan. Kebolehan menggulung lidah dan jenis lekapan cuping telinga adalah contoh variasi tak selanjar Okey, faktor dan kepentingan variasi. Okey, apakah faktor-faktor penyebab? So, tadi pun dah buat Antaranya ialah kromosom homolog mengalami pindah silang pindah silang. Okey, kemudian kromosom tersusun secara bebas. Gamet jantan, gamet betina disenyawa secara rawak dan mutasi kromosom dan gen berlaku Okey, faktor persekitaran antaranya pH, cahaya matahari, suhu
air, iklim dan juga pemakanan ya. Okey, apa kepentingan? Tadi pun kita dah buat. Yang pertama sekali, membantu organisma menyesuaikan diri ya dengan persekitaran. Dua, dapat membezakan. Itu pentingnya dia. Dapat membezakan setiap individu kan. Kalau sama semua, pening kan, jenuh. Okay, even kalau sekolah pun cikgu sama semua kan. Semua macam cikgu Ismi lah contohnya. Pening. Okey, jadi dia ada berbeza Cikgu Ismi macam ni cara dia. Cikgu lain lain macam ni rupa keadaan dia. Okey, membenarkan evolusi organisma berlaku melalui pemilihan semula jadi. Membantu organisma melindungi diri daripada pemangsa melalui penyamaran. Dan dapat menghasilkan organisma untuk genetik baru mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Ya. Okey, rasanya itu saja berkenaan dengan variasi ya. So ulang balik ya. Okey kesimpulannya yang kita pelajari pada hari ini ialah dua, iaitu variasi selanjar dan satu lagi ialah variasi tak selanjar selanjar yang berubah sedikit-sedikit, tak selanjar langsung tidak berubah sampai mati. Okey, itu yang mudah difahamlah. Selanjar grafnya rapat. Manakala tak selanjar jarang-jarang. Tapi walaupun rapat, walaupun jarang, saiz kelebaran graf mesti sama. Okey ya. Okey, so itu saja seperti biasa. Sila buka Google Classroom nanti. Di dalam sana ada tugasan yang perlu diselesaikan. Okey, so cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.